salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan Minda Juara. Saya Aruna. Kita akan bersama-sama untuk mengenali dan belajar cara bagaimana untuk menjadi seorang juara bukan sahaja dari segi fizikal tetapi juga dari segi minda anda. So, hari ini kita masih bersama dengan Jin. Hari ini kita akan bercerita lebih banyak tentang sukan para berbasikal. Betul eh? Betul. So saya rasa ini adalah antara sukan yang di mana menyumbangkan banyak pingat dan kita lebih konsisten dalam sukan ini sebenarnya. Of course kita ada sukan basikal daripada able yang memang kita dah ada satu pencapaian yang sangat boleh dibanggakan. Betul. Dan sama juga tak kurangnya sebenarnya kita punya sukan para berbasikal ni sebenarnya kita ada nama-nama gah juga dalam sukan para berbasikal. So Jin, jom cerita sikit tentang apa tu sukan para berbasikal. Okay, so para berbasikal actually dalam Malaysia kan atlet kita dia ada dua jenis pertandingan. So ada road race dengan ada track race. Okay, right. Okay, yang road dia memang kat road lah. Kalau untuk track dia dalam velodrome. So yang you selalu nampak Datuk Azizul Awang yang dia berlumba dalam yang velodrome tu. Betul. Kalau mengikut pengalaman ataupun selepas dan bekerja dengan sukan para berbasikal ni, kita kuat di mana sebenarnya? Ataupun atlet kita sebenarnya sama seimbang untuk road dan track ni sebenarnya? Okay. Apa yang amazing atau yang impressive dia lah atlet para kita kena ambil dua-dua. So dia tak ada spesifik macam dalam road sahaja atau dalam track sahaja. Mereka kena ambil dua-dua dalam masa yang sama. So ini agak berbeza sikit daripada yang able. Betul. Alright, okay. So kenapa macam tu kalau mengikut pandangan Jin? Yang basic punya ialah jumlah orang dalam para berbasikal pun tak ramai. So maksudnya kita nak bawa talent sebenarnya, tapi talent kita mungkin di mana kita nak mengasingkan dua-dua tu mungkin kurang, ataupun sebenarnya atlet kita dah lebih berkemampuan untuk nak pergi dua-dua sebenarnya. Actually atlet kita sangat berkemampuan. So dia boleh buat yang sprinting, dia juga boleh buat yang endurance. So dia train untuk yang kedua-dua pada masa yang sama. So kita dah tahu pasal tentang road dan track ni, dan kita akan mengetahui lebih lanjut tentang apa klasifikasi yang diperlukan, dan kita akan tahu lebih lanjut tentang keperluan psikologi sukan untuk atlet-atlet para berbasikal ni. Jangan ke mana-mana, kita akan jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, tadi kita dah tengok apa tu acara dia kan, acara-acara untuk para basikal. So saya pasti ada klasifikasi yang tertentu untuk acara-acara ini sebab of course atlet-atlet para kita ada kelebihan ataupun kekurangan mereka mengikut perbezaan diorang masing-masing kan. So apa klasifikasi dia? Okay, so klasifikasi kecepatan dalam para berbasikal ialah yang pertama amputasi. So degree mereka amputation. Okay, right. Dan yang kedua ialah cerebral palsy. So satu medical condition yang berkaitan dengan neuro. So yang ketiga ialah wheelchair. So you duduk dalam wheelchair memang mungkin yang
daripada pinggang ke bawah. Dan yang keempat ialah visual impairment. So macam blindness, totally blind atau partial blind. Tadi kita dah kata ada amputation, maksudnya di mana ada kekurangan daripada bahagian anggota badan. Yang kedua adalah cerebralipasi, maksudnya ada kekurangan daripada segi neuron dan sebagainya lah, atau kecacatan di mana mengikutkan this one. And then yang ketiga adalah kita kata wheelchair. Keempat adalah Visual impairment. visual impairment. Ada lagi satu, betul tak? Lagi satu lagi ialah intellectual disability. ID lah kita panggil, betul tak? Okay. So kita ada 5 klasifikasi di mana kalau atlet-atlet kita boleh berada dalam 5 klasifikasi ini dan mengikut kesesuaian diorang lah acara di mana. Sebab dalam klasifikasi, kalau untuk visual impairment kan, kita akan dikategori kepada B1 dengan B2. B1, B2 ialah untuk macam partial blind atau total blind. So yang ini ialah macam kategori dia ada lah. sub-sub kategori dia lah sebenarnya. So untuk amputasi mungkin C1 kepada C5. Okey, kalau C1 tu kurang tu banyak. Yang lebih serius. Lebih serius. So C1 tu lebih serius, maksudnya amputation mungkin sampai ke bahagian hampir ke bahagian bahu sebenarnya. Atau dia ada masa yang lebih dia tak boleh grow masa ke yang banyak condition lah. Okey, saya rasa mungkin ini hanya untuk pengetahuan kita saja sebenarnya, untuk adik-adik untuk tahu apakah kategori-kategori dia sebenarnya untuk ni. Tapi hari ini kita nak lebih berbincangkan sebab kita ada banyak atlet-atlet yang sangat berkaliber dalam sukan para berbasikal ni. Kita ada Hafiz, kita ada Zulhairi, lepas tu kita ada Yusof Yusof. So yang tiga-tiga ini dia berada dalam team sprint negara kita. Okey, so kalau macam dalam team sprint ni, sebelum kita nak pergi yang lain, mungkin kita boleh borak lebih sikit tentang team sprint ni sebenarnya. Apakah yang daripada pengalaman Jin bersama mereka, apakah kelebihan dan kekurangan atau keperluan psikologi sukan dalam team sprint ni? Okey, untuk team sprint dia akan didirikan oleh 3 orang. Okey, right. Okay. So dia ada starter, second rider and third rider. Okay, right. So dia memang akan start dengan satu masa. Maksudnya tiga-tiga rider akan pergi pada masa yang sama? Ya, betul. Okay, right. So dia first lap mereka akan follow each other. And then the second lap, the first rider akan keluar. Then the second rider akan follow. And then the third lap, the second rider akan keluar. Then the third rider akan buat last sprint. So kita kena tahulah siapa yang first rider, siapa punya kekuatan lebih dekat first rider, lepas tu siapa yang second rider, dan siapa yang finisher. So maksudnya berkomunikasi tu sebenarnya sangat penting, walaupun mereka tiga-tiga dalam track tu sebenarnya, tapi masing-masing kena mainkan peranan masing-masing, betul tak? Betul. So apakah keperluan psikologi yang khusus kita nampak sebenarnya untuk tadi Alina juga cakap berkomunikasi. So yang ini adalah skill yang paling penting dalam macam acara ini. Sebab dia kalau you keluarkan, you juga kena keluar dengan macam masa yang betul, masa yang tepat. Kalau tak, you akan disqualified. Jangan shot sendiri pula So ini rules dia. So dia memang macam satu rules yang sangat tegak. So tapi ini requires a lot of communication. Right. So maksudnya kalau kita tahu mungkin dekat pusingan yang mana ataupun di mana tempat yang mungkin 40 meter ke 50 meter ke 60 meter yang betul-betul you boleh nak lift up sebenarnya kan, go up kan, betul tak? So kalau macam selalunya untuk tiga-tiga ni kan, dalam Hafiz, Zulhairi dan Yusof ni, siapa first rider dia orang sebenarnya? So Yusof ialah first rider. So untuk first rider dia ada starting. So untuk starting kan, memang orang yang start dia memang akan rasa gugup. Sebab dalam apa-apa game atau apa-apa pertandingan yang orang yang start pertama, dia kena set the pace atau dia kena keluar. Dia memang kena perform. So dia akan keluar, dan yang itu ialah macam mana psikologi sukan boleh kick in untuk bantu. Okay, right. Tadi kita dah cakap pasal komunikasi. So ada lagi tak yang boleh membantu mereka dalam set that pace? Okay, so dia memang kena fokus. So dia ada kira masa. So untuk para, dia ada satu kelebihan ialah when yang rider itu duduk atas basikal, baru dia akan kira masa. So dia akan ada 15 atau 12 countdown. So then dia ada suara. So dia macam teng teng teng. So maksudnya dia dah dekat starting point tu, maksudnya dia akan dengar teng teng teng. Betul. So maksudnya ada 15 saat untuk countdown, you boleh ready and then go. Betul and then go. So yang itu ialah memang perasaan yang paling gugup lah. Betul. Kalau ada yang satu starting yang bagus, memang dia akan membantu seluruh competition. So kalau macam let's say kita nak cerita pasal yang starting point tu kan, apakah benda yang paling best yang kita boleh buat pada ketika itu untuk menolong atlet-atlet kita sebenarnya daripada untuk nak mengatasi rasa gugup tu sebenarnya? Apa yang kita dah berbincang dan buat intervensi dengan atlet-atlet. So dia
kita rasa yang paling penting ialah keyakinan diri. Satu, you rasa you boleh pergi. And then kedua, macam mana kita guna cara untuk motivasi diri, untuk memberikan keyakinan yang kita kena ada. So, katakan diri, apa self-talk yang you akan bagi tahu diri sendiri. Betul. Sebab ia ada 15 saat, so saya rasa masa tu sangat panjang untuk kita nak bermonolog dengan diri kita sendiri. Dan yang penting adalah percaya pada diri sendiri sebenarnya kan. So, kita tak buat banyak sebab pada masa itu kita hanya nak fokus kata kepada diri sendiri dan fokus pada masa itu dan pergi saja. So kalau let's say you have a very good start, maksudnya you nak continue nak habiskan tu sangat mudah. So maksudnya daripada kita nak fokuskan kepada seluruh acara tu, kita mungkin boleh fokuskan pada good start saja dulu. Okay, when have a good start, then you boleh follow through yang lain dengan mungkin lebih mudah lagi. Mungkin daripada cara lain kita ada cara lain nak settlekan, tapi mungkin untuk dengan good start, kita kena apa yang kita perlu ialah first good start. After good start, kita baru boleh fokus pada yang lain. So stages by stages, jangan terus pukal untuk semua sebenarnya kan. Kita jangan fikir yang macam future, apa yang akan berlaku dekat yang 400 meter ke 200 meter. Betul. Kita hanya fokus pada starting dulu, good start, then you fokus pada teknik yang you kena buat. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tadi kita dah tengok pasal team sprint kan, apakah keperluan dia ataupun apakah ciri-ciri yang sangat penting untuk menghasilkan sesuatu action yang bagus untuk dalam team sprint sebenarnya. So sekarang kita nak tahu lebih lanjut pasal tandem. Ini acara sebenarnya menarik sikit kan sebab kita ada pilot, kita ada daripada able dan kita punya co-pilot ataupun kita punya penunggang di belakang tu sebenarnya. Dan pilot kita adalah able dan penunggang kita adalah mungkin partially blind ataupun kecacatan yang penuh untuk dia punya penglihatan sebenarnya. So Jin boleh cerita lebih lanjut tentang kita punya tandem sebenarnya. Okay. Amat bersyukur kita dapat atlet negara kita dapat melanjutkan diri dan melayakkan diri kepada Paralimpik Tokyo 2020 dalam road race untuk acara tandem ini. So atlet kita adalah namanya sebenarnya kita ada nama gelaran dia sebenarnya kita biasa panggil dia Peanut tapi ada nama sedap dia sebenarnya. Peanut dengan wadah tapi sebenarnya dia Suhada dengan Syafina. Suhada adalah pilot kita dan Syafina kita adalah atlet blind kita lah sebenarnya kan, partially blind betul. Yes, betul. Right, okay. So Suhada ialah actually ex-rider road. So dia memang berpengalaman dalam yang ini. So dia memang suka yang macam belok-belok sikit. So yang actually orang lain yang tak suka, dia memang suka yang ini dan dia dalam macam komunikasi dengan rider yang belakang, mereka dapat buat yang sangat bagus punya dia akan beraksi dengan sangat bagus dalam keadaan yang orang lain mungkin tak suka. Suka. So maksudnya kalau kita balik semula sebenarnya komunikasi adalah salah satu kunci daripada sini betul lah sebab kita ada dua orang yang melakukan kerja yang sama. Seorang nampak dan seorang tidak nampak. So maksudnya kita nak sampaikan maklumat tu sangat penting betul lah kalau komunikasi. So macam kalau kita tengok dengan atlet kita daripada kita punya roadside Wada dan Syafina betul. So Syuhada dan Syafina sebenarnya komunikasi dia tadi Jin dah cakap pasal komunikasi dia dan mereka tahu mana kelebihan dan kekuatan. Apa lagi yang you nampak daripada orang sebenarnya? I think kalau dalam berkomunikasi baru kita ada macam perasaan mempercayai orang lain sebab kita semua individu. Betul. So you kena ada macam perasaan yang untuk mempercaya siapa yang bawa you, siapa yang you bawa. Betul. Yang itu ialah perasaan yang sangat penting. So you kena menjalinkan satu hubungan yang sangat ketat. So you kena berkomunikasi dan you truly believe yang ini ialah kita akan buat towards goal yang sama. Maksudnya dia adalah pasukan yang sangat kecil. Betul lah, kita lagi cerita pasal sukan-sukan berpasukan, mungkin nombornya ramai. Tapi bila sampai dekat sukan berpasukan ni, terutamanya dalam acara tandem ni sebab dua-dua kena percaya antara satu sama lain. Terutamanya yang mereka yang blind sebenarnya sebab dia melakukan yang hampir sama dengan apa yang able dia buat dan sebagainya. So dua-dua kena percaya, betul tak? So macam saya agree sangatlah dengan apa yang Jin cakap tadi tu. Keakraban antara mereka berdua adalah sangat penting. Dalam tandem kan,
banyak kecederaan akan berlaku sebab you akan bawa satu orang lain. So untuk pilot actually dia satu beban yang besar. Tapi untuk rider dia rasa macam saya tak boleh kejar, saya tak boleh follow. So dia kena ada rhythm yang sama lah Ya, betul. So ini juga dalam komunikasi. You kena komunikasi apa rhythm yang you nak. So mereka punya power tak boleh berbeza dengan sangat besar. Betul. Alright, okay. Sebab ini seolah kita punya kekuatan kena seakan. Maksudnya seakan supaya kita boleh menghabiskan ataupun melakukan aktiviti yang dengan kekuatan atau power yang sama. Betul lah. Itu interesting adik-adik. Tadi macam kita nampak masing-masing mempamerkan kekuatan masing-masing, tetapi ini adalah kekuatan yang sama. Mempamerkan pada masa yang sama, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kalau tidak nanti kan seorang terlebih, seorang terkurang pula kan. Ada injury akan berlaku. Apa lagi yang Ji nak sharekan dengan adik-adik kita sebenarnya? Lagi satu ialah matlamat. So matlamat sebab you dua orang dalam satu basikal yang sama. You kena ada matlamat yang sama. Kita memang ada macam different kind of goal lah. Kalau sebab kat road race banyak situasi yang kita tak boleh duga. Betul. So, ada cuaca punya problem, ada high go up hill, ada belok sini, belok sana. So dalam road race memang ada banyak yang kita tak boleh duga. Betul. Saya rasa konsentrasi dekat road race tu lagi sebenarnya patut lagi tinggi kerana ancamannya adalah betul. So kalau kita melakukan kesalahan ataupun kesilapan sikit, dia punya injury tu impact dia sangat besar sebenarnya kan, betul tak? Dan sekarang ada 2 orang pula kan, betul tak? So dia memakan masa dan sebenarnya macam kita cakap tadi, komunikasi, percaya dan ada matlamat yang spesifik untuk berdua sebenarnya kan, betul tak? So apa lagi yang Jin nampak sebenarnya yang kita kata adik-adik inilah yang you kena tahu sebenarnya? Okey, untuk paracycling lah, I kata general. Paracycling juga satu sport yang kena ada endurance yang tinggi, power dengan speed. So apa yang kita kena buat ialah berlatih dengan bersungguh-sungguh. So kalau you punya ability tak sampai setaraf dengan macam orang lain, you memang tak akan pergi. So you memang tak akan buat apa yang you nak. So you kena train dengan bersungguh-sungguh, increasekan power sendiri, increasekan you punya cadence. So baru kita boleh cakap, okay, so saya dah ready. Saya nak race. Saya nak berlumba dengan orang lain. Betul. Saya agree sangat. Walaupun sebenarnya ini bukan untuk sukan berbasikal saja sebenarnya ataupun sukan apa. Dalam semua sukan kita kena ingat sebenarnya bila kita boleh increasekan capability kita, baru kita punya psychological skill akan bersama-sama untuk membantu kita menjadi atlet yang terbaik sebenarnya. Kalau satu je lebih, satu tak sampai, mungkin akan ada banyak kekurangan dan itu yang kita harapkan miracle happen, magic happen. Betul kan? Kita nak macam menjadi seorang atlet yang bertaraf dunia di mana kita nak dua-dua ni pergi dengan seiring. Tak nak tinggal satu, dua-dua pun pergi. Tak kira sukan apa, para ke, able ke dan sebagainya, mereka masing-masing memerlukan keperluan psikologi sukan ni. Betul tak? Betul. Ada any tips untuk adik-adik kita sebenarnya? Okay, so untuk saya tak kira macam sukan apa-apa. Tapi apa yang penting ialah technical. Betul. Dia punya tactical sebab dalam road race banyak yang kena you ada ialah you punya tactical. Apa strategi yang you guna. Betul. So dalam yang apa keadaan ini you kena buat apa. So Betul. yang ini memang apa yang kita perlu ada. Dan yang ketiga ialah you punya physical. So kena train dengan bersungguh-sungguh. Betul. So build out your physical. Build out your physical, your mind will follow. Yes. Then the last one will be mentality. So your mentality, your psychological will kick in at the last. Okay, mindset lah. Kita perlu ada mindset yang betul. And the last part I want to say is sila sokongkan para atlet kita dekat apa-apa stage yang mereka akan perform. Sebab dalam Malaysia kita selalu nampak yang able mereka berjuang untuk negara, tapi para atlet juga banyak meluangkan masa dalam training. Mereka juga mengalami macam kecederaan, penahan semua. So betul, kita jangan lupa sebenarnya atlet-atlet para kita pun perlukan sokongan kita dan mereka juga adalah atlet-atlet yang bertaraf dunia. So sama-sama kita menghulurkan atau bersama-sama kita menyokong atlet-atlet kita tak kira di arena mana sahaja, kerana mereka juga sama-sama membantu membanggakan negara kita sebenarnya. Itu sahaja
sahaja untuk hari ini. Saya Aruna dan Zin, terima kasih untuk bersama-sama kita. Sehingga kita berjumpa di episod akan datang. Ini Minda Juara. Didik TV KPM